Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan kita bersatu di dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！在未听主的话语之前，让我们一起来预备我们的心，我们来面临我们至高至圣的主。让我们一起来先进入祷告。 Bapa, kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk beribadah di pagi hari ini. 亲爱的天父上帝，我们感谢主，因为你邀请我们来到你的殿里来敬拜你。 Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. 我们感谢你，你给我们有机会来歌颂赞美你。 Kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan. 我们感谢你，因为你给我们有机会来认我们的罪，而且能够得到你的赦免。 Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk membuka hati kami. 现在已经到了我们打开我们的心的时刻。 Kami siap untuk menerima firman-Mu. 主啊，我们已经敞开心，预备聆听你的话语。 Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami. 愿圣灵能够帮助我们每一个人， Sehingga firman yang kami dengar boleh menuntun kami di dalam hidup ini. 好让我们所听到的主的话语能够引领我们每一步。 Berkati waktu kami ke depan. 求你祝福我们这个在前的这个时间， Bersabdalah kepada setiap kami. 求你向我们每个人说话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉 Amin. 靠主耶稣基督的名，我们一起祷告，阿门。 Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Mungkin saya akan pertama-tama membacakan ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Lalu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 akan dibaca di dalam bahasa Mandarin. Injil Yohanes pasal berapa? Yohanes 8 8. ayat 2 sampai ayat 11. Oke. Memang ada sedikit perubahan dari naskah yang diberikan, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama baca dari Yohanes 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 2 hingga ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Oke. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. 第7节，他们还是不住地问他，耶稣就直起这个腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一个人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。” 耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。” Baik, saudara pernah nggak mendengar istilah running in circles, berlari di dalam lingkaran? 亲爱的弟兄姐妹们，是不是你们曾经听过说，我们就是这个绕着圈子走？ Artinya kita nggak pergi kemana-mana, kita muter-muter di tempat yang sama. 意思就是说，我们没有往哪里走，我们就是在同一个地方走动。 Nah, ketika kita merenungkan tema pada pagi hari ini, komunitas yang mendukung
当我们这个讨论到这个主题，就是互相支持的一个四期， apakah mungkin kita itu stuck dengan tema ini? 是不是我们就卡在这个主题呢？ Mungkin kita udah jadi orang Kristen belasan atau puluhan tahun, tetapi apakah kita jadi orang yang suportif untuk saudara seiman kita? 我们已经成为基督徒，可能已经10几年，或者是甚至几十年，是不是我们已经成为一个支持的基督徒呢？ Saudara, ini tema yang sederhana, tetapi kenapa kita masih perlu merenungkan tema yang sesederhana ini? 这个是非常简单的一个主题，可是为什么我们还需要讨论这么简单的主题呢？ Apakah mungkin komunitas kita adalah komunitas yang kurang ramah, kurang friendly? 是不是我们的社区属于这个不友善的社区呢？ Sehingga kita tahu kita harus menjadi komunitas yang saling membangun. 那这样的话，我们被提醒，我们必须成为互相建设的这个社区。 Tapi mungkin budaya itu jarang bisa kita temukan di dalam gereja. 可是呢，这个文化可能很少在教会见到。 Saudara, menyedihkan sekali kalau kita udah belasan tahun bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen. 我们已经成为基督徒，已经10多年，甚至几十年。 Tetapi kita masih terus bergumul dengan satu hal yang sederhana ini. 如果我们还是这个挣扎在这个这么简单的主题中，我们是非常可悲的。 Kita tahu sebagai manusia, kita selalu dibesarkan di dalam sebuah komunitas. 我们知道，我们都是在社区中成长的。 Di dalam keluarga, 我们在家， tempat kita menempuh pendidikan, 在我们得到这个教育的场所， tempat kita bekerja. 在我们工作的场所， Saudara, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi siapa diri kita nantinya. 我们跟谁交往，它就会影响我们。 Kita ngobrolnya sama siapa, nongkrongnya sama siapa. 我们跟谁聊天，我们跟谁相处在一起。 Dan di luar komunitas yang saya sebutkan tadi, kita punya komunitas beragama. 那除了这一些群体，我们还有这个宗教的社区。 Dan komunitas beragama atau institusi agama memang seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling utama di mana kita itu mendapatkan support. 我们应该是从我们的这个社区，就是宗教社区或者是这个宗教机构得到支持。 Atau kita yang terlibat aktif di dalamnya seharusnya juga memberikan dukungan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. 我们成为一个宗教里面的这个宗教群体里面的人，我们也会给予支持。 Tetapi apakah faktanya demikian? 可是事实是不是如此呢？ Ada sebuah buku yang menunjukkan sejarah Bait Allah pada zaman Perjanjian Baru. 有一本书是讲关于这个主的殿，就是在新约里面的主的殿。 Kita tahu Bait Allah adalah tempat yang kudus. 我们知道主的殿是一个圣洁的殿， Orang datang ke sana untuk beribadah. 人来到主的殿就是来敬拜。 Tetapi seperti yang kita juga bisa lihat di kitab-kitab Injil, 可是我们从福音书我们也可以看出， rupanya Bait Allah itu bisa menjadi tempat yang korup. 原来呢，敬拜就是圣殿呢，能够成为一个贪污的地方， Bait Allah menjadi pusat perpolitikan imam-imam pada waktu itu. 反而成为了这个宗教领袖们的这个政治场所。 Mereka menampung dana perpuluhan dari semua umat Tuhan di segala tempat. 那时候呢，所有的这个所有地方的这个信徒呢，他们都把他们的1/10送到主的殿里。 Pada saat ada festival agama, 如果有一些节目的时候， Bait Allah itu jadi tempat berdagang. 那主的圣殿已经成为了一个这个交易的这个场所。 Karena orang-orang harus membeli korban untuk pengampunan dosa. 因为人们呢，他们必须买那些赎罪的这个动物来赎罪。 Dan kita tahu Tuhan Yesus seringkali mengecam. 所以我们看到说，主耶稣常常这个责备他们。 Karena apa? Karena rupanya perpuluhan yang seharusnya dibagi, jatah dari janda-janda miskin atau anak yatim itu nggak diberikan. 因为呢，这些这个所收到的这个1/10的钱，应该是一些要分给这些孤儿寡妇的，可是他们并没有给。
Dan dari kisah yang kita baca barusan, kita melihat bagaimana pemuka-pemuka agama pada waktu itu memang secara tidak langsung suka menjatuhkan orang lain. 我们发现说，刚才从我们读的经文，我们就可以看到说，这一些这个宗教领袖呢，他们反而很喜欢绊倒别人。 Saudara, ini yang namanya spiritual abuse. 所以呢，我们就称为这个是属于属灵的虐待。 Kita pernah mendengar istilah physical abuse atau emotional abuse, yang artinya adalah kekerasan secara fisik atau kekerasan secara emosional. 我们常常听到的是这个身体的这个虐待，或者是精神的虐待。 Tetapi spiritual abuse adalah sesuatu yang dilakukan untuk melukai orang lain, tetapi alasannya adalah karena agama. 属灵的虐待呢，就是说他所做的伤害别人，可是他是用上帝的名来伤害他们。 Saudara, bagaimana di zaman kita sekarang? Apakah gereja itu menjadi komunitas yang suportif? 我们现在的状况如何呢？是不是我们的教会已经成为一个支持的教会呢？ Saudara, ada tulisan yang lain yang juga mengkritik komunitas gereja di masa sekarang. 我们看有一些书也写关于这个就是说我们教会的状况。 Jadi anak-anak yang tumbuh besar di dalam keluarga Kristen yang konservatif, 那有一些孩子就是基督徒的孩子，他们是在这个保守派的家庭出世的。 biasanya ada dua pilihan, dua kemungkinan. 有两个可能性。 Yang kemungkinan pertama mereka jadi robot, jadi kayak robot. 他们将来会成为机器人， Karena selalu dikekang, selalu diatur, nggak punya kebebasan. 因为他们常常被绑住，他们常常没有自由。 Nggak boleh berpendapat, apa-apa balik lagi ke Alkitab, apa-apa balik lagi ke Alkitab. 他们不可以发出自己的意见，说什么都是倒回圣经。 Atau yang kedua kemungkinan, mereka jadi rebel, mereka jadi orang yang akhirnya memberontak karena nggak tahan. 或者是第二个可能性，他们就变成一个背叛者，因为他们受不了了，所以他们就背叛。 Saudara, sehingga kita bisa melihat banyak contoh di sekitar kita. 弟兄姐妹们，我们可以看我们四周围有很多的这个榜样。 Ada seorang anak hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika. 在美国有一个很出名的这个牧师的孩子。 Saudara, belakangan dia itu suka mengupload video yang viral di TikTok. 后来他这个最近呢，很喜欢在 TikTok 他那个播放一些这个视频。 Oleh karena dia menghina komunitas, bekas komunitasnya, yaitu komunitas yang tempat di mana papanya melayani. 他看清他以前曾经在里面的这个社区，就是现在他父亲所服侍的地方。 Saudara, komunitas ini adalah komunitas Injili. 这些都是福音派的这个社区。 Dan dia mengisahkan bagaimana komunitas itu adalah komunitas yang toksik, yang sempit pikirannya, narrow minded. 他认为呢，这一些呢都是非常的这个，他们的思想是非常的这个肤浅的。 Orang gereja itu selalu judgmental, nggak punya empati. 他认为说，教会的人呢都非常的这个那种有那种评判的心，完全没有这个同情心。 Sehingga saudara, di Amerika itu banyak orang yang memang menyindir komunitas Injili. 在美国呢，有很多人呢，他们就会他们会诽谤这些基督徒，就是福音派的基督徒。 Ada seorang mantan pendeta yang jadi seniman. 有一个这个过去是教会，现在已经过去是牧师，现在已经成为这个什么艺术家。 Saudara, dia menggambar Tuhan Yesus lagi gendong domba. 他画耶稣正在抱这个羊。 Tapi dombanya ini punya corak warna pelangi. 而这个羊呢是有各种各样的颜色。 Saudara, itu simbol dari movement LGBT. 这个羔羊的这个各种颜色的这个是象征着这个同性恋的那种象征。 Ini adalah sebuah sindiran. Gereja nggak bisa menerima orang apa adanya. Padahal Tuhan Yesus itu penuh kasih. 他呢就是正在这个说我们的教会呢是
一个应该像主耶稣能够接受各种各样性取向的人。可是呢，我们教会并没有这样。 Sehingga ada lagi hamba Tuhan lain yang berkata, God broke the law for love. Tuhan itu mengingkari hukumnya karena mementingkan kasih. 甚至有人说，上帝爱世人，甚至呢违反了法律。 Dan kelompok ini menamai diri mereka ex-evangelical, ex orang-orang Injili. 这一个群体呢，他称他们自己是这个前福音派的人。 Akhirnya mereka membangun komunitas yang inklusif, terbuka untuk semua orang. 后来呢，他们就建设了一个包容各种各样的人的那种社区。 Dan nilai yang paling utama adalah kasih. 他们最重要的价值观就是爱。 Dilarang judgmental. 他们不可以有那种这个怎么讲评判的心。 Harus menerima. 就要接纳。 Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini jadi persoalan. 如果我们回想的话，这个成为一个问题。 Karena kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin banyak orang Kristen yang terlihat fanatik. 我们看我们四周围可能有一些基督徒看起来非常的这个狂热， Seolah-olah cinta Tuhan, tapi sebetulnya judgmental. 看起来他们好像是很爱主，可是其实呢，他们是很那个论断人的。 Seolah-olah bersemangat tapi gak mengerti perasaan orang lain. 看起来他们好像很热心，可是他们并没有这个认同感。 Sehingga Tim Keller bilang, orang-orang yang seperti ini kelihatannya adalah orang Kristen yang baik karena mencoba untuk membela kebenaran. 所以呢，这些基督徒看起来是好的基督徒，因为他们为真理而斗争。可是呢， orang-orang ini setia, semangat untuk membela tradisinya. 这些人看起来他们很忠心，他们很忠心的来维护他们的这个文化。 Tapi ini bukan model orang Kristen yang baik. 可是他们并不是这个好的基督徒的榜样。 Karena mereka nggak rendah hati, mereka nggak punya empati, mereka nggak punya kasih. 因为他们没有谦卑，他们没有认同感，并且他们更是没有爱。 Saudara setuju? 你赞成吗？ Banyak nggak orang Kristen yang kayak gini? 我们是不是有看见很多这样的基督徒呢？ Bukannya mendukung, malah menggunakan kebenaran untuk mengkritik atau menjatuhkan. 我们看到他们不只是不支持，他们甚至以真理的名义来这个绊倒别人。 Tetapi kalau kita boleh jujur, 可是如果我们要很诚实的说， apakah orang yang kebalikan dari apa yang dibilang sama Timothy Keller ini? 如果这个 Timothy Keller 刚才说这些基督徒是不好的话，那如果我们说相反的那些人怎么样呢？ Dia bilang banyak orang Kristen yang judgmental. 他说很多基督徒是非常论断的。 Sekarang kebalikannya, apakah orang Kristen yang ramah, yang selalu menerima orang lain, yang nice, yang gak pernah judgmental? 那相反的，如果一个基督徒他非常友善，他完全的没有论断他人，他非常的这个可亲， Apakah mereka juga bisa dibilang sebagai model dari orang Kristen yang baik? 是不是我们可以称他们为这个好的基督徒的榜样呢？ Orang yang selalu menjaga perasaan orang lain, gak mau melukai orang lain. 他们常常是一直保护他人的这个感情，不要保护他们的感受，不要伤害他人。 Orang yang bilang aku menghidupi kasih. 那个人说我是活着爱， Kamu mau bagaimanapun aku terima. 你要怎么做我还是接受你。 Saudara, apakah itu adalah model dari orang Kristen yang Tuhan inginkan? 弟兄姐妹们，是不是这样的基督徒是上帝所要的呢？ Saudara, kalau boleh jujur mungkin gak juga. 如果我们要诚实的说，不是吧？ Orang yang ramah, orang yang kelihatannya baik, nice, selalu menerima. 一个友善，一个看起来好，接纳的人， Selalu mengampuni, gak mau menyinggung perasaan orang lain, gak pernah menghakimi. 他常常赦免他人，原谅他人，他不要论断人，他不要责备人。 Kamu mau LGBT atau enggak, aku terima apa adanya dan aku gak akan ikut campur. 我不管你的性取向如何，你是同性恋吗？我也不管，我不管你，我还是接纳你。
Saudara, bukankah kelompok yang kedua ini juga seringkali melakukan kompromi? 我们看到说，这第二群组的人，他们也是常常妥协吧？ Seolah-olah mendukung, 看起来好像他们是支持， seolah-olah friendly, 看起来他们很友善， selalu menerima. 常常接纳， Tapi sebetulnya banyak melakukan kompromi. 可是常常也是妥协。 Sebetulnya nggak jujur apa adanya. Kasihnya ini sebetulnya bisa dibilang pura-pura juga. 这样的话呢，他们不诚实，因为这也是属于伪装的爱。 Sehingga kita melihat 我们可以看到， ada komunitas yang selalu menekankan kebenaran. 有一些社区呢，他们非常着重于真理， Kebenaran itu digunakan untuk mendakwa orang lain. 他们以真理来责备他人， Kebenaran itu bisa digunakan secara abusive. 他可以滥用这个真理。 Arogan, selalu merasa paling benar. 这个人自以为是，所以他很高傲。 Saudara, kalau ngomongin kebenaran nomor satu, tapi nggak punya kasih. 你如果跟他说真理他是第一的，可是呢，他并没有爱。 Ada kelompok orang yang seperti itu memang. 有这一群这样的人， Tapi ada juga kelompok orang yang selalu menekankan kasih, kebaikan, penerimaan. 可是也有第二群人，就是着重于爱、接纳。 Tapi sebetulnya apakah mendukung? Apakah menjadi orang Kristen yang mendukung? 弟兄姐妹们，你们认为这两群人是属于这个支持的这个四期吗？ Seringkali enggak juga. 常常不是的。 Karena orang-orang yang kelompok kedua ini enggak berani truthful. 我们看到，连第二组的人，他们不敢很真实的把自己表达出来。 Seolah-olah mendukung tapi permisif. 他们看起来他们是支持，可是他们是任凭的。 Paulus menulis di dalam 2 Korintus 11. 保罗在哥林多后书第11章是这么说。 Konteksnya waktu itu adalah ada pengajar-pengajar sesat di Korintus. 那时候呢，这个背景就是说有这些怎么说是这个异端的这个教师。 Dan Paulus bilang, kamu nggak usah heran. 保罗说你不要奇怪， Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 因为这个魔鬼他也是会伪装成为这个光明的天使。 Saudara, makanya ada orang-orang Yahudi yang menekankan anugerah Tuhan itu nggak cukup, perlu ditambahin sunat dan sebagainya. 所以呢，有一些这个犹太人，他们说主的恩典不够，还要加上这个隔离等等。 Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang seolah-olah mencintai kebenaran dan mencintai tradisi. 这些人看起来，他们非常的爱真理，他们很爱主的这个律法。 Tapi Paulus bilang itu adalah Injil yang palsu. 可是呢，这些是假的福音， Karena kasih Tuhan itu cukup, sufficient. 因为上帝的爱是足够的。 Tapi kita tahu di sisi yang lain, komunitas yang cuma mengajarkan kasih tanpa berani ngomong tentang dosa, saudara, apakah iblis juga nggak bisa menyamar sebagai malaikat terang, menekankan kasih? 有一些人呢，他们就很着重于爱我们看到说，魔鬼也可以伪装为爱的这个天使。 Saudara, kalau kita jatuh di dalam dosa, 如果我们这个跌在最终， bukankah iblis itu sering mendakwa hati kita? 那这个魔鬼常常就会责备我们。 Saudara, iblis itu bisa menggunakan kebenaran untuk mendakwa kita, membuat kita merasa bersalah dan hopeless. 魔鬼呢，他可以责怪我们，好让我们觉得说自己犯罪了，已经没有希望了。 Iblis bisa ngingatin kita firman Tuhan yang kita dengar, terus kita sadar kita nggak layak jadinya. 魔鬼呢会提醒我们，我们已经曾经听过主的话语，他要使我们觉得自己不配。 Jadi kebenaran itu dipakai untuk mengucilkan dan membuat kita itu merasa kecil. 然后这个魔鬼呢，他就是要把这个真理呢，把我们带出去，让我们觉得说自己是微小的。 Kamu pendosa, kamu gagal sebagai orang tua. 你是罪人，你已经失败了，你不是一个好父母。 Hidup kamu nggak jujur, kamu seharusnya merasa nggak layak. 你不诚实，你应该觉得你自己是不配的。 Ya. Tapi di sisi yang lain, iblis itu juga bisa menggunakan konsep kasih untuk menggoda manusia. 可是，在其他方面呢，魔鬼也可以用这个爱的这个来引诱人们。
dosa itu bisa jadi terlihat sederhana karena kita setiap minggu pengakuan dosa. 它可以把罪简单化，因为我们每一个礼拜我们都有认罪祷告。 Gak apa-apa lah berdosa, gak apa-apa lah curang dikit. 没有关系啦，犯一点点罪没事的，你就不诚实一点点没关系的。 Gak apa-apa lah dekat sama seseorang yang bukan pasanganku, cuman temenan kok. 没有关系啦，你跟他只是做朋友而已嘛。虽然他不是你的配偶，你跟他亲近是没事的。 Bukankah Tuhan adalah Maha Kasih yang mengerti keberdosaan kamu dan Dia akan mengampuni kamu? 上帝是爱，所以他明白你的软弱，他知道你是很容易犯罪的。 Bahkan mungkin semakin besar dosamu, semakin besar anugerah Tuhan. 可能你的罪越大，上帝的恩典会越大。 Saudara, bukankah kita sering 我 merasakan 们常 itu? 常会有这样的思想，是吗？ Kalau saya lagi nongkrong sama anak-anak muda, ini jadi jokes. 我常常跟年轻人在一起，有时候我们开这样的玩笑。 Gak apa-apa lah berdosa, hari Minggu juga udah mau pengakuan dosa lagi kok. Tuhan Maha Kasih, Tuhan ngerti. 没有关系啦，我们现在犯罪，等下礼拜天我们又在主的殿里在认罪。我们的主是充满爱的。 Jadi truth itu bisa dipakai untuk menjatuhkan, kebenaran bisa dipakai untuk menjatuhkan kita. 真理可以用来绊倒我们， Tapi kasih itu juga bisa bikin kita jadi orang yang gak mengerti lagi konsep dosa. 而爱也能够成为我们这个误解了真正罪的那种真题。 Sehingga ketika kita pada pagi hari ini bicara tentang komunitas yang mendukung, 所以今天早上，当我们谈到这个有支持、互相支持的这个事期， saudara, kita punya dua masalah. 我们有两个问题。 Seringkali orang Kristen gak bisa mendukung satu sama lain karena merasa diri paling benar. 第一个原因就是说，基督徒常常不能够支持其他人，因为他自以为是。 Tapi seringkali orang Kristen juga gak betul-betul mendukung sesamanya. 然后另外一个方面呢，一个基督徒他不能够支持其他人， Karena cuma menang ramah doang tapi banyak melakukan kompromi. 因为呢，他只是一个很友善的人，他常常妥协。 Saudara, apakah kasih yang penuh dengan kompromi adalah kasih yang bisa dibilang mendukung dan membangun? 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们爱一个人，可是我们充满妥协，我们是不是属于我们的爱是属于建设性的吗？ Kalau ada sahabat kita yang mau menikah tapi beda iman, gimana kita mendukungnya misalnya? 我们如果有我们的好友，他要结婚，可是他跟一个非基督徒结婚，我们是要怎么支持他们呢？ Kadang-kadang kita cuma bilang itu salah, itu nggak benar, tapi kita juga nggak hadir untuk orang itu. 我们常常会说这个是错的，你不可以这么做。可是呢，我们并没有真正的与他在一起挣扎，帮助他。 Atau kadang-kadang sebagai orang Kristen kita mau terlihat ramah, jadi kita bilang ya udah nggak apa-apa, itu pilihan hidupmu. 那有时候我们为了要看起来友善，我们就说没事的，没有关系，这是你的选择。 Saudara, jadi di dalam masalah-masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? 那在面临这种问题中，我们应该怎么做呢？ Saudara, kita melihat baik orang yang tipe pertama dan tipe kedua itu punya satu masalah yang sama. 我们看第一种人跟第二种人，他们面临同样的问题。 Saudara, sebetulnya kalau mereka boleh jujur melihat ke dalam diri mereka, 如果他们要诚实的自我检讨， mereka sadar mereka punya kelemahan itu. 他们会知道说他们有这样的人软弱。 Ada seorang penulis yang pernah bilang, the greatest unhappiness 有一个作家是这么说的。 adalah ketika you're not able to like yourself. Ketidakbahagiaan yang paling besar di dalam hidup ini adalah ketika kita itu nggak bisa menyukai diri kita. 我们最大的痛苦就是当我们不能够喜欢我们自己。 Itu artinya kita sadar kita punya kelemahan, tapi kita nggak tahu cara mengatasinya. 就是说，我们意识到我们有软弱，可是我们不知道怎么解决。 Saudara, orang-orang biasanya untuk mengatasi rasa nggak suka sama dirinya, 有一些人，他们为了要解决他们对自己的不喜欢， dia akan meminjam dari sesuatu. 他会借用一些东西。 Kenapa ada orang yang sampai fanatik seolah-olah cinta kebenaran? 为什么有一些人看起来很日狂，好像他真的很爱真理？ Mungkin sebetulnya dia sadar dia itu kurang kasih. 可能因为他知道他缺乏爱。 Tapi dia pura-pura jadi orang yang truthful supaya sisinya ini tuh ya gak kelihatan, dan dia juga pura-pura untuk melupakan. 那他就伪装为一个非常
爱慕真理的人，这样的话呢，他没有爱的话，看不到这个软弱。 Ada orang-orang yang merasa dirinya nggak truthful, nggak jujur. 有一些人呢，他认为自己不诚实。 Tapi untuk mengatasi hal tersebut, dia mengadopsi tingkah laku jadi orang yang ramah. 那为了要解决这个问题呢，他就伪装成为一个非常慈悲的人。 Nah saudara, mungkin kita adalah orang-orang seperti itu. 弟兄姐妹们，有可能性我们也是这种人。 Dan di dalam komunitas Kristen, apakah kita bisa betul-betul support each other kalau kita punya masalah ini? 那我们在这个基督教的社区里，我们是不是能够成为互相支持的这个社区？如果我们还有这两个问题， Yang ada mungkin kita jadi orang yang judgmental atau jadi orang yang kedua selalu denial, nggak mau mengakui kebenaran. 那我们可能会成为两种人，一个就是论断他人的，喜欢论断他人的人；另外一个呢，就是就不接受自己的软弱，常常呢讨好他人。 Saudara, kalau kita melihat ke dalam Alkitab dan tokoh-tokoh di sepanjang sejarah gereja, 如果我们看圣经，而且看这个教会历史中的人物， sebetulnya kita itu bisa melihat teladan yang berbeda. 我们可以看到不同的榜样。 Saudara, orang Kristen yang dipakai sama Tuhan 上帝所使用的基督徒 untuk membangun sesama, untuk mendukung sesama, 来支持互相支持的， bukan orang-orang Kristen yang legalis, 不是那些立法化的人， selalu merasa diri paling benar, suka merendahkan orang lain, 常常自以为是，看轻他人， merasa dirinya paling taat, yang lain gak taat. 觉得自己是最遵守的，其他人不遵守， Bukan orang yang seperti itu. 不是这种人。 Bukan juga orang Kristen yang cuman playing nice, ramah, selalu menerima, tapi gak truthful. 不只是也不是那种友善，常常看起来很可爱、很可亲，可是并不真实，并不诚实。 Saudara kalau lihat misalnya Daud, 我们看到大卫， dia adalah pribadi yang truthful, dia jujur apa adanya di hadapan kebenaran Tuhan. 大卫是一个诚实的人，在上帝的面前他是很真实的。 Saudara, makanya kita lihat banyak sekali pengakuan dosa yang ditulis sama Daud. 所以呢，我们可以看到说，大卫写了很多认罪的诗篇， Dia gak menyangkali keberdosaannya. 他并没有违背他的这个罪。 Tapi kita juga tahu Daud adalah seorang yang menerima kasih dan pengampunan Tuhan. 我们也看到大卫也是一个能够接受上帝的爱、上帝的赦免的人。 Saudara lihat lagi Paulus. 我们再看保罗， Dia adalah orang yang truthful. 保罗是一个很诚实的人， Saudara, dia berani mengaku dosa. Dia berani ceritain struggle-nya dia. 他敢承认自己的罪，并且把自己的软弱告诉他人。 Kalau ada jemaat yang perlu ditegur, dia berani menegur. 如果有一些这个会友他必须责备的，他就很大方的责备。 Tapi di dalam tulisan-tulisannya kita juga melihat bagaimana dia mengalami kasih Tuhan. 可是，在他所写的书信中，我们也看到他如何的经历到主的爱。 Sehingga dua hal ini secara utuh dia alami dan dia bagikan. 所以我们可以看到说，他可以把这两方面呢，都他的经历分享给我们。 Saudara, ada lagi tokoh gereja yang bernama Agustinus. 我们看到奥古斯丁就是教会之父， Sangat dihargai baik sama orang Katolik maupun orang Protestan seperti kita. 天主教徒跟基督徒都很尊重这个人。 Saudara, Agustinus juga menulis karya yang berjudul Confessions, 这个 pengakuan. 阿古斯丁他也写了一本书，就是说认罪。 Dia bercerita bagaimana dulu dia suka berzina, dia kumpul kebo dan sebagainya. 他诉说他以前是如何样的一个人，他怎么样喜欢奸淫，他喜欢跟人就是非法的在一起。 Ada lagi tokoh Katolik yang bernama Henry Nouwen. 我们也看到 Henry Nouwen， Saudara, dia punya kecenderungan seksual, dia itu sebetulnya penyuka sesama jenis. 他是属于同性恋的人， Dan dia jujur ngomong itu apa adanya. Vulnerable, dia membuka diri. 他很诚实的把他的这个性的取向打开来。 Tapi dia nggak menyerah membiarkan dirinya jatuh ke dalam kecenderungan itu. 可是他并没有放弃，他没有让自己把这个就是跌入这个取向中。
Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengerti hidup apa adanya di hadapan Tuhan. 这些人呢，他们就是知道如何的在主的面前原原本本的活出来。 Orang-orang yang truthful sadar dirinya berdosa, tapi membuka diri untuk dikasihi Tuhan. 一个诚实的人，一个真实的人，他意识到自己是罪人，可是他把自己开放，接受主的爱，主的赦免。 Sehingga saudara, kita bisa menyadari kalau kita nggak punya spirit seperti itu, 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们没有这样的精神， mendukung adalah hal yang sangat sederhana. Mendukung sesama itu adalah perbuatan yang sangat sederhana. 我们知道说我们支持、互相支持是一个非常简单的动作， Tapi seringkali kita sulit untuk melakukan. 可是常常我们很难做出来， Karena mungkin kita kurang kasih atau kita kurang truthful. 可能因为我们缺乏爱，或者是我们缺乏诚实。 Sehingga satu hal yang perlu kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. 所以有一件事是我们要一起学习的。 Saudara, truth without love is not truthful enough. Kebenaran tanpa kasih itu bukan kebenaran yang sejati. 一个真理如果没有爱，它不是真正的真理。 Saudara, jangan bilang kita jadi orang Kristen yang cinta kebenaran kalau mengasihi aja kita nggak mau. 我们不能够说我们是一个爱真理的人，如果我们连爱他人都不能够做出来。 Saudara, berkali-kali Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, itu kebenaran yang kita nggak bisa pisahkan dari doktrin yang lain, dari tradisi yang lain yang kita seringkali suka jaga. 上帝叫我们要爱他人，这是我们不能够离别他的真理。 Jadi truth without love is not truthful enough. 所以呢，如果真理没有爱，就是没有爱的真理，并不是真实的真理。 Tapi sebaliknya, 相反的， love without truth, kasih tanpa kebenaran, 没有 is 真 not 理的爱 loving enough. 就不够爱，不是真正的爱。 Apakah kita bisa bilang kita mendukung seseorang kalau kita membiarkan orang tersebut melakukan hal-hal yang ya kita tahu sebenarnya this is wrong? 我们已经知道那个人已经做错了，我们可不可以说我们支持他？我们就是任凭他做他的错。 Saudara, seringkali mudah sekali bagi kita untuk playing nice, menjadi orang yang ramah. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要当好人比较容易。 Atau lebih mudah bagi kita untuk jadi pembela kebenaran tapi nggak punya kasih. 我们更容易的当一个这个维护真理的人，可是我们不需要有爱。 Kita bersembunyi di balik kebenaran atau kita bersembunyi di balik keramahan. 我们常常躲避在这个爱这个友善的后面，或者是真理的后面。 Di dalam Yohanes 8, 在约翰福音第8章， Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, 主耶稣向那个已经犯奸淫罪的女人这么说： Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 女人啊，他们没有一个来这个处罚你吗？ Kita tahu tokoh-tokoh agama pada waktu itu malah menjatuhkan. 我们看当时的这个宗教领袖，他们是绊倒的， Tetapi Yesus menerima perempuan ini. 可是主耶稣接受他们。 Tetapi kalau kita lanjutkan, Tuhan Yesus kemudian bilang, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 后来耶稣也这么说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。” Saudara, kita membangun komunitas selalu either dengan truth atau dengan love, tapi nggak pernah bisa berhasil karena kita nggak betul-betul membangunnya di atas pribadi Tuhan Yesus. 我们常常以这个真理、以爱来建设我们的这个社区，可是我们不能够真正的成功的建设，如果我们不是在基督耶稣磐石上建立。 Saudara, bukankah itu yang dilakukan oleh semua agama yang lain? 我们看我们所说的那一些，其他宗教也是这么做，对不对？ Cari hikmat dan cari kebenaran, tapi mereka nggak akan pernah mengerti kasih karena nggak pernah mengalami pengorbanannya Kristus. 他们可以找到智慧，他们可以找到爱，可是他们不知道怎么样才是真正的爱，因为他们没有经历过主耶稣的牺牲的爱。 Atau menekankan cinta, kasih, dan penerimaan, tapi nggak truthful. 可能他们很着重于这个爱，着重于这个苦难，可是他们并没有诚实，没有真实。
Saudara, seringkali kita melihat kepada pribadi Yesus. 我们又回到主耶稣的这个个人。 Kalau kita berkaca, 如果我们照镜子， apakah kita yang judgmental, yang membela kebenaran, yang selalu merasa diri setia pada tradisi? Apakah kita seperti Yesus? 我们常常看起来是我们常常论断他人，我们自以为是。我们如果照了镜子，我们是不是觉得说我们像主耶稣吗？ Di sisi yang lain, apakah kita yang selalu merasa kayak Tuhan Yesus karena baik, penuh dengan anugerah, orang mau ngapain aja kita terima? Apakah itu juga seperti Yesus? 其他方面，我们发现说，其实我们很像耶稣，我们有爱心，我们很接纳。可是我们任凭，那是不是我们像耶稣呢？ Kalau kita boleh renungkan sama-sama, yang Yesus lakukan di sini itu sebetulnya mirip dengan peran Roh Kudus di hidup kita. 如果我们要好好的思考，那我们就可以看到说，这个圣灵在我们生命中的角色。 Roh Kudus adalah roh yang menegur, menginsyafkan kita atas dosa-dosa kita. 圣灵呢，他就是责备我们，他让我们知道我们的罪。 Tapi Roh Kudus juga adalah roh penghibur. 可是圣灵也是安慰我们的圣灵，安慰我们的灵。 Yang artinya kalau kita jatuh, Roh Kudus itu nggak menghakimi kita, menegur kita, tapi kemudian mengingatkan kita anugerah Tuhan yang begitu besar. 如果我们跌倒了，圣灵并没有打倒我们，可是他安慰我们说，主的恩典够我们用，他可以帮助我们，扶我们起来。 Saudara lihat pribadi Yesus dan apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. 我们看了主耶稣基督，我们也看了圣灵如何的在我们的生命中动工。 Kalau kita mau belajar jadi komunitas yang saling mendukung, 如果我们要学习成为互相支持的这个社区， di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, 在家庭、在工作、在教会，无论在哪里， saudara, kita cuma perlu pegang satu prinsip ini. 我们只需要抓住这个原则。 Apapun juga kasus dan konteksnya, 无论我们所面临的问题是什么， mari kita belajar untuk mengasihi, tetapi di saat yang bersamaan truthful. 我们要学习爱，可是同时我们要坚持着真理。 Saudara, tadi saya mengangkat sebuah kisah. Ada teman yang pengen menikah dengan seseorang yang beda kepercayaan. 我刚才有说了，有一个朋友他要跟异教的人，就是不同宗教的人结婚。 Saudara, saya bilang apa adanya. 我就很诚实的告诉他， Kita katekisasi bareng dulu pas remaja. 我们以前这个少年的时候，我们是一起参加这个舞蹈班的祈祷班。 Kamu tahu kan kebenarannya seperti apa? 你已经知道真理是什么？ Dia bilang iya. 他说是的。 Tapi gimana lagi di gereja nggak dapet jodoh. Terus yang sama yang ini namanya udah sayang. 他说怎么办呢？我在教会又没有找到缘分，这个呢我已经爱上他了， Saudara, apakah saya mendukung? 我是不是支持他？ Saudara, saya nggak setuju, of course. Saya tahu itu adalah sesuatu yang keliru. 当然我不支持啊，因为我知道那是错的。 Lalu bagaimana saya menempatkan diri sebagai seorang yang mengasihi walaupun nggak setuju? 那我要怎么样处理我自己？就是把我自己我要扮演怎么样的角色，成为一个爱他的人，可是不赞成他所做的错误。 Saudara, saya bilang apapun itu keputusanmu. 我告诉他，无论你决定什么，那是你的决定。 Tapi ini nggak akan membuat aku merendahkan kamu, merasa kamu lebih nggak benar dari aku. 我不会因着这样而轻看你。 Anytime you need help, aku akan hadir untuk kamu. 当你需要帮助的时候，我会帮助你。 Walaupun konsekuensi itu mungkin ya harus kamu yang tanggung resikonya. 可是你要记得，你必须承担你所做决定的后果。 Kita bukan jadi orang yang ya udah nikah sama siapa aja bebas. Tuhan kan maha kasih, nanti ya mungkin dia juga bisa ikutan jadi percaya. 我们不可以随便的说，我们的主是爱的，你就接纳他吧。可能有一天他会信主的。 Saudara, tanpa truth kita nggak bisa mendukung, tanpa love kita juga nggak bisa mendukung. 所以弟兄姐妹们，我们要注意，没有真理，我们不能够成为一个支持的人；我们没有爱，也不能够成为一个支持的人。 Tuhan kiranya menolong kita semua. 愿上帝帮助我们每个人。 Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan satu hal yang penting.
天父，我们感谢你，你再次的提醒我们一件非常重要的事情。 Kami seringkali seperti para imam-imam suka sekali ingin melempari orang lain yang berdosa. 我们常常就像这些宗教领袖，我们就是很喜欢这个绊倒其他这个犯罪的人，定罪他们。 Kami menggunakan kebenaran untuk mendakwa mereka. 我们以真理责备他们。 Atau seringkali kami punya kasih, kami menerima orang yang berbeda dengan kami, bahkan suka seringkali mungkin orang yang berdosa. 可是我们有时候也是成为一个爱他人的人，可是呢，我们就接纳他们的罪。 Tapi seringkali kami juga jatuh di dalam kompromi. 主啊，虽然我们接纳他们，我们爱他们，可是我们已经犯了罪，我们妥协。 Tuhan, Kau tahu betapa lemahnya kami. 主啊，你知道我们软弱， Kami berdoa supaya Roh Kudus yang boleh menolong kami, 我们求主圣灵帮助我们， menegur dan juga menghibur kami. 责备我们，安慰我们。 Sehingga teladan yang sama yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, 那主耶稣已经给我们的榜样， sebagaimana kami renungkan di firman Tuhan tadi, 就像我们刚才所思想过的， boleh kami jalani di dalam hidup kami 能够 sehari-hari. 让我们行在我们的生命中。 Terima kasih Bapa, 天父，我们感谢你， tolonglah setiap kami. 求你帮助我们每个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。